wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Azza wa Jalla sekali lagi kita dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu, dalam kuliah duha kita, yang mana kita bersiaran dari Masjid Bandar Bukit Puchong secara online, dan juga bagi mereka yang berkesempatan boleh datang ke masjid insya-Allah untuk sama-sama kita mengimarahkan majlis ilmu. Dan juga sesiapa yang tidak sempat untuk datang ke masjid, anda boleh mengikuti perbincangan kita melalui FB Live Masjid dan juga melalui Google Meet. Google Meet yang dibuka kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk masuk dan juga bersama-sama kita dalam kita meneruskan perbincangan kita dalam perkara yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita nak sambung perbincangan kita yang mana pada kuliah yang lepas kita ada membincangkan tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan mutasyabihat. Contohnya tangan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana maksudnya yang perlu kita pahami dengan betul. Begitu juga apa yang telah kita bincangkan tentang perkara-perkara yang berkaitan lah, dan kita telah bincangkan perkara tersebut. Dan insya-Allah pada kali ini, pada hari ini kita nak sambung lagi kepada perbincangan yang seterusnya. Apa perbincangan yang seterusnya? Iaitu berkaitan dengan kalamullah. Al-Quran kalamullah ghairu hadithin. Al-Quran itu merupakan kalam Allah, bukan benda baharu. Wa nazihil Quran ay kalamahu anil huduthi, iaitu kita hendaklah menyucikan Al-Quran dengan apa? Iaitu kalam Allah Ta'ala daripada perkara-perkara yang bersifat baharu. Maknanya apabila dikatakan bahawa Quran itu makhluk sebagai contohnya, maka kita menyatakan bahawa Al-Quran itu adalah kalamullah. Itu. Jadi kita telah bincang sebelum ini maksud sifat kalam itu. Sebab kalam Allah Ta'ala itu dia boleh disebut sebagai lafaz, dan dia juga disebut sebagai makna yang menunjukkan lafaz, dan juga boleh juga disebut kepada penulisan dan huruf yang menunjukkan kepada lafaz tersebut. Dan mengikut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahawa kalam Allah itu qadim. Qadim ni bersifat azali, dan ia merupakan makna yang berdiri pada zat Allah Azza wa Jalla. Manakala lafaz-lafaz dan huruf-huruf yang kita tengok dalam mushaf, maka itu bukan qadim. Kerana apa? Kerana itu merupakan huruf-huruf Arab yang diketahui dalam bahasa Arab. Tetapi yang qadim tu yang mana? Iaitu makna kalamullah yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala, itu qadim. Itu kita kata
iaitu kalamullah yang bersifat qadim, yang sejak azali. Manakala lafaz dan huruf-huruf yang tertulis dalam mushaf, itu bukan qadim lah, sebab dia merupakan bahasa Arab. Dan bahasa Arab ni, termasuk orang Arab, dia termasuk dalam perkara-perkara baharu. Jadi itu, dan kita menyatakan bahawa kita juga menolak pandangan golongan Mu'tazilah yang menyatakan Quran itu makhluk secara total. Dia kata Quran makhluk. Jadi bahaya kata-kata tersebut, sebab dia balik kepada maksud kalamullah itu sendiri. Jadi berdasarkan kepada perbincangan ulama ahli sunnah dalam masalah khalqul Quran, mereka menyatakan bahawa yang pertamanya, kita cukuplah dengan sekadar apa yang dipegang oleh ulama salaf. Kita tak perlu lagi duk memperincikan macam mana keadaan kalamullah Ta'ala ini, kan? Kita cukup berpegang kepada apa yang disebut oleh ulama salaf, iaitu Al-Quran kalamullah. Quran itu kalam Allah, tanpa tafsil sama ada disebut makna ke selain daripadanya lafaz, huruf, nanti jadi kelang kabut. Maka dengan sebab itu cukup kita berpegang Quran itu kalamullah, cukup. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi itu perkara yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang kemudian al-mustahil fi haqqillah taala. Perkara yang berkaitan dengan mustahil pada hak Allah Taala. Jadi kita telah membincangkan sebelum ini tentang perkara-perkara yang wajib bagi Allah. Maka mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat yang tak layak bagi Allah. Lawan wajib itu mustahil lah. Contohnya, wajib itu akal kita tidak boleh menggambarkan dia tak ada. Sifat wujud bagi Allah Ta'ala, akal kita tak boleh gambarkan tidak ada, mesti ada. Itu dipanggil sifat wajib. Tetapi sifat mustahil, sebagaimana juga yang pernah kita sebut sebelum ini, iaitu akal kita tidak boleh menggambarkan kewujudannya. Akal kita tak boleh terima benda itu wujud. Contohnya, Allah itu tiada, tak boleh. Akal kita tak terima kewujudan tiada itu pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita, dan wajib bagi Allah baqa, wajib bagi Allah qidam, dan mustahil bagi Allah fana. Mustahil lawan kepada baqa ala fana. Begitu juga Allah Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala bersalahan dengan segala yang baru. Mustahil bagi Allah bersamaan dengan segala yang baru. Maka dengan sebab itu kita tidak boleh menyamakan Allah dengan tempat-tempat tertentu. Kita tak nak letakkan Allah di atas, di bawah, di kanan, di kiri, depan, belakang. Kerana ini semua sifat-sifat makhluk, sifat-sifat baharu. Dan ia merupakan perkara-perkara nisbi kepada benda baharu, mengambil arah, mengambil tempat. Contohnya kita kata bumbung ni duduk atas bagi orang yang berada di bawah. Tapi orang yang berada atas bumbung, bumbung tu di bawah dia. Kan? Macam kita lah, kalau kita duduk di tengah-tengah orang ni, maka bagi kita hak sebelah kanan tu di kanan kita, bagi dia kita tu sebelah kiri dia. Begitu. Begitu juga kalau kita duduk tengah-tengah antara orang duduk depan dan belakang, bagi kita dia depan kita, tapi bagi dia hadu depan kita tu, kita ni belakang dia. Sebab apa? Sebab kita ni, makhluk ni, kita mengambil tempat. Kita ada tempat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak begitu. Kita jangan menyifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang sama dengan makhluk, letak Allah Taala duduk kat sini, duduk kat sini, duduk kat sini. Sebab itu bila mana ada orang bertanya saya, dia kata, semasa peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, kan Nabi SAW bertemu dengan Allah Ta'ala di Sidratul Muntaha. Kita jangan faham dalam konteks Nabi bertemu Allah itu bertemu macam kita pergi jumpa sultan, jumpa menteri tu di istana, bukan. Maksud daripada situ Allah buka Allah duduk situ tempat kat Sidratul Muntaha, bukan.
Maksudnya Allah angkat Nabi ke satu tempat yang sangat special untuk bertemu Allah. Bertemu tu dalam keadaan maknawi. Macam kita kata kita bertemu seseorang, bukan mana kita mesti bertemu dia bersemuka, kan? Bertemu dalam keadaan mengingati dia, bertemu juga. Dan kita bertemu Allah Ta'ala macam Nabi bertemu Allah, bukan maknanya Allah berdepan dengan Nabi begitu, mengambil tempat, tidak. Jangan kita anggap seumpama itu. Sebaliknya, konsep dia adalah Allah angkat Nabi ke tempat yang paling tinggi yang boleh dicapai oleh manusia untuk menerima suatu peraturan, suatu kita kata anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu kefarduan solat. Begitu. Baik, seterusnya kita lihat lagi perkara yang berkaitan dengan al-jaiz fi haqqillahi ta'ala. Perkara harus pada Allah Ta'ala. Perkara harus ni ialah apa? Jaiz bagi Allah Ta'ala ini untuk mengadakan sesuatu atau mentiadakan. Itu harus bagi Allah Ta'ala. Dari sudut akal kita boleh menerima sama ada dia wujud ataupun dia tidak wujud. Maknanya akal kita boleh menerima dia ada atau dia tidak ada. Maka itu adalah perkara yang melibatkan harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya Allah nak menjadikan orang itu kaya, Allah nak jadikan orang itu miskin, itu semua harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nak jadikan orang itu alim, orang itu tak alim, itu juga harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nak menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan sesuatu, ini semua dia balik kepada apa yang mumkinat disebut. Jadi Allah Ta'ala tak dipaksa oleh sesiapa untuk melakukan sesuatu, semuanya harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nak buat naik matahari, Allah nak terbenamkan matahari, Allah nak buat bagi bumi itu berputar mengelilingi matahari. Ini semua adalah kekuasaan, kudrat dan iradah Allah yang tak wajib bagi Allah dan tak mustahil bagi Allah. Itu adalah harus bagi Allah dalam perkara-perkara yang mumkinat yang seumpama itu. Baik. Jadi itu perkara yang mumkinat. Dan kita juga telah bincang sebelum ini tentang persoalan khalqul af'al. Khalqul af'al. Kita telah bincang dengan panjang lebar tentang isu itu. Cuma saya ulang balik sebagai refresh balik kepada kita bahawa segala perbuatan baik atau buruk itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita kata yang baik itu datang daripada Allah. Tapi kita tak kata pula yang salah silap itu daripada Allah juga ada. Kita kata salah silap itu dari diri saya. Ini lebih kepada ta'aduban dia panggil. Kita beradab dengan Allah Ta'ala, kita tidak menisbahkan kesalahan dan kesilapan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak. Tetapi kita menisbahkan kelemahan itu kepada diri kita. Tapi hakikatnya baik ke buruknya penciptaan baik, Allah Ta'ala yang ciptakan benda baik. Kau tak macam mana nak ada benda baik? Benda buruk, Allah yang ciptakan benda buruk. Kau tidak macam mana nak ada benda buruk? Sebab segala sesuatu semua diciptakan oleh Allah. Ada benda yang Allah tak cipta, tak ada. Selain daripada Allah, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi bila kata makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain daripada makhluk, maka semua ciptaan Allah. Jadi makhluk ni ada macam-macam, ada baik, ada buruk, ada elok, ada jahat. Maka ini juga diciptakan oleh Allah. Cumanya Allah ciptakan, tetapi Allah bagi pilih kepada kita. Kita nak memilih yang mana? Sama ada kita nak pilih yang baik ataupun yang buruk. Dan Allah redha untuk kita pilih yang baik sahaja. Dan Allah tidak redha untuk kita pilih yang buruk. Jadi di sini akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan, ya memang semua ciptaan Allah baik buruk, tetapi kita boleh pilih untuk kita nak buat yang mana. Berbeza dengan Mu'tazilah dan juga Jabariyah. Jabariyah tu dia kata kita tak ada pilihan. Itu Jabariyah. Hari ni kalau orang yang berpemikiran macam tu, ada termasuk Jabariyah jugalah. Jabariyah ni kita tak ada pilihan. Macam mana kita tak ada pilihan ni? Baik buruk semua Allah tentukan bagi kita dan kita tak boleh nak pilih.
Kalau kita baik, Allah tentukan kita baik. Kalau kita buruk, Allah tentukan kita buruk. Jadi kita ni seumpama kapas di udara. Yang ditiup angin ke kananlah kita. Ditiup ke kirilah kita. Kita tidak ada pilihan. Itu golongan Jabariyah yang sesat. Tidak. Golongan Mu'tazilah pula, dia kata kita yang buat. Baik itu daripada kita yang buat. Jahat pun daripada kita yang buat. Dia menafikan perbuatan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya Ahli Sunnah wal Jamaah dia mengambil jalan tengah. Jalan tengah bagaimana? Segala apa khalqul af'al ini Allah Ta'ala yang menciptakan segala perbuatan ini semua buah ciptaan Allah Ta'ala. Cuma kita dipertanggungjawabkan atas pilihan kita. Kita memilih yang mana. Dan pilihan kita itu sudah pun diketahui oleh Allah sejak azali lagi. Itu menunjukkan kepada ilmu Allah Ta'ala. Sebab itu kadang-kadang kita heran macam mana kita duduk dalam perut mak kita, kan, ditiup roh, dan Allah dah suruh malaikat tulis dah kita ni macam mana, asyaqiyun am sa'id, kita ni termasuk golongan ahli syurga ke ahli neraka ke, kan, sedangkan kita baru dalam perut lagi. Macam mana? Ini menunjuk kepada apa? Pengetahuan Allah, ilmu Allah sudah mendahului semua perkara itu sebelum berlaku. Sebab itu kita tak nak fikir bab takdir ni sebenarnya. Takdir kita bagaimana? Tak dipikir. Bagi kita tak tahu. Itu ilmu Allah tak tahu. Kita tak dituntut untuk mencari apa takdir aku, apa takdir. Kita menerima takdir, tapi kita dituntut untuk apa? Untuk berusaha. Wa indana lil abdi kasbun kullifa. Di sisi kita ni, bagi hamba Allah Ta'ala, dia bagi kita ni adalah usaha yang ditaklifkan kepada kita, dipertanggungjawabkan kepada kita. Maka dengan sebab itu tugas kita buat segala apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Jadi maknanya jangan kita mengikut pandangan-pandangan yang menyatakan kita ni tak ada pilihan, tak ada ikhtiar, dan perbuatan ataupun macam Mu'tazilah semua perbuatan daripada kita, tidak. Maka dengan sebab itu kita akan dibalas sebenarnya di sisi Allah Ta'ala esok. Kita akan dihitung, akan diberi balasan berdasarkan kepada apa yang kita mampu memilih untuk melakukan sesuatu. Kalau kita pilih baik, dapat baik lah. Kalau kita pilih jahat, kita berhak mendapat balasan kejahatan di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu perkara yang kita tak boleh pilih dimaafkan. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wudi'a an ummati al-khata' wa nusyan wa mustukriha alaih. Dimaafkan dari kalangan umatku mereka yang tersalah, yang lupa, yang dipaksa. Sebab apa dimaafkan semua benda ni? Kita terlupa, tuan-tuan. Dosa tak kalau kita terlupa? Tak berdosa. Kita terlupa sungguh. Terlupa sembahyang zuhur. Duk ingat macam sembahyang dah, terlupa. Mana nak tahu kalau jadi sekali-sekala ke? Kan? Kita duk ingat kita solat dah. Kita terlupa bahawa kita tak solat lagi. Apakah kita berdosa kerana kita terlupa? Tidak. Sebab apa kita tak berdosa? Sebab kita tak mampu nak memilih. Sebab kita tak ingat. Sebab tu orang yang nyanyuk contohnya. Ada orang hari ni dia kata tentang golongan yang nyanyuk. Macam mana keadaan mereka golongan nyanyuk ni? Golongan nyanyuk ni macam tu juga. Mereka dimaafkan kalau mereka tak ingat apa yang mereka buat. Kadang golongan nyanyuk sembahyang zuhur satu rakaat je. Mak dia nyanyuk atau pak dia. Pak zuhur dah masuk. Okey. Allahu Akbar. Dia solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak habis dah ke? Habis lah. Pak baru sembahyang satu rakaat. Mana? Itu 4 lah. Dia nyanyuk. Dia tak ingat. Jadi adakah dia dipertanggungjawab ke atas benda yang dia tak ingat? Tak. Dimaafkan. Dia buat takat dan dia ingat lah. Dia ingat satu rakaat tu 4, tak apalah. Bagi dia takat tu lah. Sebab apa? Sebab kuasa memilih dia dekat situ saja. Benda-benda tak ingat ni dimaafkan. Begitu juga benda dia tak boleh pilih. Contoh dipaksa. Dia dipaksa. Ada orang bukan Islam,
Dia pegang kawan dia orang Islam, dia pegang, oh Islam sangat tak suka babi lah. Okey, tak apa, dia pegang, dia ikat dia di pokok, dia letak pisau dekat tengkok, dia bagi babi makan. Tak makan, kami gerak kelar leher kamu. Weh, babi ni haram ni, macam mana nak buat ni? Babi ni haram, tak boleh makan. Macam mana nak buat? Dia dipaksa. Kalau tak makan, dia sembelih hidup-hidup. Maka pada ketika dia memakan, kerak makan. Depa pakat ketawa, pakat gelak. Pada muka. Konon orang Islam tak makan babi. Makan babi. Dia mesti ambil gambar lagi perak makan babi kan. Macam mana kita berdosa tak? Kita makan benda haram? Tak. Kenapa tak berdosa? Sebab kita tak nak pilih. Bukan pilihan kita. Sebab apa bukan pilihan kita? Kita dipaksa. Kita tak dipilih. Sebab tu kita dikira dalam keadaan macam tu dipanggil wa mastukrihu alai. Mereka itu yang dipaksa juga dimaafkan keadaan mereka. Sebab apa? Sebab mereka tidak mampu. Tak mampulah sebab dipaksa. Tak mampu apa tadi? Mampu pilih. Sebab itu dosa pahala ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia berlaku atas apa yang kita pilih. Atas apa yang kita pilih. Begitu juga hadis yang lain, Nabi kata rufi'al qalam an thalas. Diangkat pena itu daripada 3 golongan. Mana tak dikenakan dosa pahala lah. Anin naim hatta yastayqid. Daripada orang tidur sehingga dia bangun. Masa dia tidur tu dia dimaafkan. Sebab dia tak sedar. Tambah-tambah pula orang yang ditidurkan. Kerana apa? Kerana sakit, kerana koma dan pelbagai lagi, maka dia dimaafkan. Wa anil majnun hatta yabra. Begitu juga dimaafkan daripada orang gila sehingga dia sembuh. Sebab apa? Sebab orang gila juga dia tak erti nak pilih, akal dia tak berfungsi. Dia tak erti nak pilih, ikut dan dia aja. Akal dia tak fungsi, maka dia dimaafkan sampai dia sembuh. Wa anis sabi hatta yakbur. Dan dimaafkan juga daripada budak-budak kecil sampailah dia balik. Sebab tu budak kecil ni, walaupun dia anak sami ataupun dia ni anak padri, walaupun dia anak ketua agama Majusi, dia ni umur 3 tahun, umur 7 tahun, umur 8 tahun, pergi sembah api. Budak ni 8 tahun sembah api dah sebab ikut pak dia. Pak ni ketua sembah api Majusi ni. Maka apakah dia berdosa yang kata budak 8 tahun ni kalau dia mati masuk neraka ke? Tidak. Sebab tidak, sebab dia belum balik, dia tak boleh nak memilih, akal dia tak sempurna untuk memilih. Maka segala perbuatan dia walaupun kita nampak salah, tetapi dimaafkan sebab dia tidak ada kudrat, kemampuan untuk memilih. Dia tak nak bezakan lagi. Itu keadaannya. Maka dengan sebab itu kita lihat bahawa para fuqaha berpendapat orang yang tersalah, orang yang lupa, orang yang dipaksa, orang yang tidur, orang yang gila, orang budak-budak kecil yang belum balik, la ya'thamuna fi af'alihim wa in khalafat al-hukm asy-syar'i. Mereka tidak berdosa dalam perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, walau perbuatan mereka itu bercanggah dengan hukum syarak. Bercanggah, tapi oleh kerana mereka tidak ada pilihan, maka dimaafkan. Mereka dimaafkan. Budak kecil umur 7 tahun darjah 1 minum arak. Macam mana nak buat ni? Salah tak benda tu? Salah. Tapi bagaimana? Adakah dikenakan hukuman? Tidak. Sebab apa? Sebab dia tak reti apa lagi. Dia ikut orang je. Dia ikut pak dia minum, dia pun minum. Dia pun tak tahu. Baik buruk dia tak tahu. Halal haram dia tak tahu. Dia belum balik lagi. Dia tak faham lagi. Maka dengan sebab itu ini dimaafkan. Kerana apa? Kerana dia tidak mampu untuk memilih dengan cara yang betul. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, oleh yang demikian, memilih itu dia merupakan satu perkara yang ditaklifkan kepada kita, dan itulah punca kepada pahala ataupun dosa. Kalau seorang mukallaf yang memilih amal soleh, ditulis baginya pahala. Sebaliknya kalau dia memilih benda yang haram, ditulis baginya dosa. Sebab itu dalam hadis Nabi, hadis yang telah kita bincang sebelum ni juga, Nabi kata idzal taqal muslimani bisayfayhima faqatala ahaduhuma sahibahu falqatil wal maqtul finnar. Qila ya Rasulullah hadzal qatil fama bal al maqtul?
qala innahu kana harisan ala qatli sahibi. Nabi kata bila dua orang Islam ni maka bertikam-tikam, berbunuhan antara satu sama lain, duk lawan pedang. Salah seorang dapat bunuh, mana pembunuh dapat bunuh hak seorang lagi. Nabi kata dua-dua masuk neraka. Pembunuh dan juga yang dibunuh masuk neraka. Terkejut. Sahabat tanya, ya Rasulullah, dia ni pembunuh masuk neraka, okeylah, nampak logik. Dia dibunuh, macam mana masuk neraka juga? Nabi kata, bukankah dia juga berusaha nak bunuh kawan tu? Cuma dia mati dulu lah. Jadi maknanya dia memilih untuk membunuh kawan tu juga memilih untuk membunuh dia. Cuma apa? Siapa yang sempat dulu je, itu je. Tapi pilihan itu sudah jazam. Pilihan sudah jazam. Kalau dia dulu, dia ketikam kau tu sampai mati. Tapi malangnya dia kena dulu sebelum kau dia tikam. Maknanya dua-dua masuk neraka sebab dua-dua berjazam untuk melakukan kemungkaran. Jadi lihat perkara itu dia berlaku atas pilihan seseorang. Benda yang kita boleh pilih. Bila mana benda yang kita boleh pilih, perkara itulah yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Tapi kalau perkara yang kita tak boleh pilih, maka dimaafkan. Sebab tu kita ni tak dipertanggungjawabkan, tak dipersoalkan mengapa kamu ni bangsa Melayu, mengapa kamu ni bangsa Cina, mengapa kamu ni bangsa Arab. Kita tidak dipersoalkan tentang perkara tersebut. Kita tidak dipersoalkan tentang perkara tersebut. Sebab apa? Sebab perkara itu di luar bidang kuasa kita. Kita tak mampu nak milih. Ada dah tuan-tuan kita boleh pilih kita ni lahir sebagai orang Melayu, oh tak maulah ya Allah, aku nak tukar kepada orang Arab, boleh? Tak boleh kan? Sebab kita tak ada pilihan. Maka perkara-perkara yang kita tidak ada pilihan ni, kita tidak dikenakan hukuman dosa dan pahala. Tak ada kaitan. Degupan jantung kita, degupan jantung kita ni berapa kali dia berdegup, tak berdegup degupan jantung kita ni. Adakah kita dikira oh dia ni degupan jantung lambat, oh dia cepat, ada dosa pahala ke? Tak ada. Sebab apa? Benda tu bukan pilihan kita. Allah yang pilih untuk kita. Dia nak berapa degupan kita tak tahu. Jadi benda yang kita tak nak pilih ni tak ada kaitan dengan dosa pahala. Tetapi perkara yang berkaitan dengan kita boleh pilih. Contohnya apa? Kita nak datang kuliah. Boleh pilih tak? Boleh. Nak datang ke tidak? Nak ikut ke tak? Nak join ke tak? Di sini kita boleh pilih. Maka kita akan tertakluk kepada hukum dosa pahala tadi. Kalau kita buat dengan penuh ikhlas kepada Allah Ta'ala, kita memilih untuk melaksanakannya, maka di situ kita akan dapat pahala yang sangat-sangat banyak. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala memberi kepada setiap hambanya kuasa untuk memilih. Dan Allah Ta'ala bagi segala sesuatu itu tunduk kepada pilihan kita. Hatta kita pilih buat jahat pun Allah akan bagi jahat itu untuk kita. Kan? Kita pilih untuk buat baik, Allah akan bagi baik untuk kita. Maka dengan sebab itu semuanya Allah bagi. Cumanya kalau kita pilih yang baik, barulah Allah redha. Tapi kalau kita pilih yang jahat, walau Allah bagi juga, Allah permudahkan juga untuk kita dalam perkara jahat itu, tetapi Allah tidak redha. Dan kita dipertanggungjawabkan di atas pilihan kita yang bercanggah, yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita lihat kepada perbuatan-perbuatan dipanggil al-fi'lul ikhtiyari, perbuatan-perbuatan yang boleh pilih ni dia ada macam-macam. Perbuatan bunuh boleh pilih, nak solat boleh pilih, nak sedekah boleh pilih, nak minum arak boleh pilih. Cuma mana baik dengan buruk je lah, kan? Tapi boleh pilih. Jadi kalau kita lihat tentang perkara ini, maknanya sudah tentulah kita faham, oh rupanya kita ni sebenarnya semua penciptaan ni tidak ada satu pun melainkan semua dijadikan oleh Allah. Sebab itu merangkumi semua sekali lah baik buruk itu. Tetapi kita sebagai seorang mukallaf, kita dituntut untuk hanya mengikuti perkara-perkara yang baik saja untuk kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Sebab itu ulang sekali lagi saya sebut bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah menolak pandangan Jabariyah. Pandangan Jabariyah dia kata apa? Manusia ini
dia dipaksa, tak ada pilihan satu pun. Perbuatan dia semua dipaksa, macam kapas di udara tu. Ikutlah ke mana yang kapas tu tolak, ke situlah dia pergi. Jadi kita tidak ada pilihan dalam perbuatan kita. Ini maknanya semua nak buah ke Allah kan. Dia buat jahat, dia kata Allah Ta'ala bagi dia buat lagi jahat. Ini tak kenalah. Sedangkan Allah bagi dia pilih. Jadi dia sengaja tak nak pilih yang baik, lalu dia menjadikan pelbagai alasan dan sebagainya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka dengan sebab itu menjadi kewajipan kepada kita, apabila seorang mukmin itu dia menyedari Allah Ta'ala lah yang akan bagi pahala terhadap amal soleh, maka di situ dia akan cuba melaksanakan amal soleh sebaik mungkin. Dan amal soleh yang dia nak buat tu pun, itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia cipta sendiri dah. Tetapi dia berjaya sebab apa? Sebab dia memilih ciptaan yang baik itu untuk dia laksanakan, dan dia memilih untuk menghindarkan daripada perkara-perkara yang mungkar. Baik. Sebab itu bila mana seorang itu diazab oleh Allah di akhirat di atas perkara-perkara haram yang dilakukan, maka itu menunjukkan keadilan Allah. Kerana Allah tak paksa kita, Allah tak bagi pilih untuk kita. Kita yang pilih sendiri nak buat jahat, bukan Allah pilihkan untuk kita. Cuma Allah sediakan mekanisme ya. Ini baik ni jahat. Macam kita hari ni, di depan kita ada baik dan jahat, betul tak? Komputer kita ni, internet kita ni ada dua-dua. Tuan buka web, tuan cuba type pornografi, keluar pornografi tak? Keluar. Tuan type Islam, keluar Islam tak? Keluar maklumat tentang Islam. Maknanya kita yang memilih untuk kita ambil yang mana. Bukan kita dipaksa. Bukan tiba-tiba pornografi keluar kan kita. Oh, aku tak tahulah tiba-tiba keluar je. Bukan aku pilih ni. Jadi dia type tu apa? Jadi maknanya di situ kita kena tahu bahawa kuasa memilih tu kat kita. Sebab itu yang ni tak salah, komputer, internet tak salah. Cara kita pilih itu yang akan dipertanggungjawabkan kepada kita. Kalau kita pilih yang baik, ya kita akan dapat kebaikan. Tetapi bila mana kita pilih yang mungkar, yang tak elok, maka di situ kita berhak untuk mendapat hukuman di atas maksiat yang dilakukan. Dan sebenarnya Allah Ta'ala bukan tak mampu untuk menjadikan manusia di atas amal soleh, tapi Allah saja bagi pilihan. Berbeza dengan malaikat. Malaikat memang Allah Ta'ala jadikan dia itu, dipaksa dia itu untuk jadi orang baik, makhluk yang baik. Sebab tu malaikat tak nak buat dosa. Tak, malaikat taat je lah. Taat je kepada Allah Ta'ala. La ya'suna ma amarahumullah. Maknanya mereka tak pernah bantah sekiranya, sebab maka dicipta untuk itu. Sebab itu malaikat ni dia tidak ada hari pembalasan untuk dia. Tak ada syurga neraka untuk dia. Dia semua ahli syurga ya. Sebab apa? Sebab dia tidak memilih. Dia dipilih oleh Allah Ta'ala. Yang kita ni ada balasan sebab apa? Sebab kita yang memilih. Bila kita memilih itu bergantung kita pilih yang mana, baik ke buruk. Bila baik, ini Allah akan bagi kebaikan. Bila jahat, ini. Tapi baik dan buruk semua datang daripada Allah Ta'ala. Yang ciptaan itu, ciptaan baik dan buruk itu. Jadi harap-harap banyak kali dah sebenarnya kita bincang isu-isu yang seumpama ini. Kadang-kadang kita ulang dengan tujuan apa? Untuk lekat di kepala kita, untuk kita faham betul-betul. Dan akhirnya kita tidak jadi Mu'tazilah, dan kita juga tidak tadi golongan Jabariyah yang bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu golongan Mu'tazilah lah pula macam ni dia. Dia kata amalan yang baik ni wajib bagi Allah Ta'ala untuk balas kebaikan. Wajib bagi Allah. Itu Mu'tazilah. Ini tak betul. Ada siapa boleh mewajibkan bagi Allah? Tak boleh kan? Kita nak uji anak kita boleh Maka dengan sebab itu ianya satu perkara yang jelas untuk kita lihat tentang perkara ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kita balik kepada
Isu dia Allah khaliqu kulli syai. Allah Ta'ala mencipta segala sesuatu. Wa jaizun alaihi khalqus syar. Harus bagi Allah untuk menciptakan apa yang namakan sebagai kejahatan. Wal khairi, kebaikan. Kal islami wa jahlil kufri, seperti Islam dan kufar. Allah Ta'ala yang cipta dua-dua tu. Kufar pun Allah Ta'ala cipta, Islam pun Allah cipta. Cuma apa? Cuma kita memilih. Harus kita untuk memilih yang mana. Kalau kita pilih baik dapat baik, kita pilih jahat dapat jahat. Kita diberi kuasa memilih. Allah tak paksa kita pun untuk memilih. Cuma Allah akan bagi tahu Allah redha dengan tak redha apa yang kita pilih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Dan itu menunjukkan kepada kita bahawa seorang hamba Allah Ta'ala itu dia tidak mencipta perbuatan dia sendiri. Itu yang pertama. Perbuatan kita ni kan kita yang ciptakan. Semua datang pada Allah. Kita nak buat apa satu pun tak mampu. Orang kata nak menguat jari pun tak mampu kalau Allah tak izinkan. Baik. Jadi manusia yang orang yang pilih iman, maka Allah akan cipta iman pada diri dia dan Allah redha dengan dia. Tetapi manusia yang pilih kekufuran dan kejahilan, maka Allah Ta'ala akan ciptakan kekufuran dan kejahilan itu padanya, tapi Allah Ta'ala tak redha. Faham kan konsep tu? Jadi orang nak minum arak, Allah bagi kemampuan dia minum arak. Kalau Allah tak bagi, tak boleh minum. Nak angkat gelas pun tak boleh, nak minum pun tak boleh. Allah bagi kemampuan dia minum arak, tapi Allah tidak redha atas perbuatannya tersebut. Tak redha. Nak buat juga, tengoklah nanti akibat dia. Begitulah soalannya. Baik. Wala yarda li'ibadihi al-kufr, kata Allah. Allah Ta'ala tidak redha kekufuran itu berada pada umatnya. Dan jaiz ataupun harus bagi Allah menciptakan perkara baik dan perkara buruk. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala wa huwa ta'ala yakhluqu ma yasha. Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu. Baik. Maka dengan sebab itu iman pun diciptakan oleh Allah, kufar pun diciptakan oleh Allah, ilmu pun diciptakan oleh Allah, jahil pun diciptakan oleh Allah. Namun begitu, apakah Allah nak seorang itu jahil, kufar? Tak. Allah nak seorang itu beriman. Dialah memilih nak jadi beriman ataupun tidak. Jadi bila mana orang beriman itu, dia beriman dengan kehendak Allah Ta'ala, kebaikan Allah bagi. Dan orang alim itu dia mengetahui dengan irada Allah lah, rahmat Allah lah dia boleh alim. Jadi maknanya di situ menunjukkan pada kita bagaimana soal qada dan qadar ni semakin jelas dalam pemikiran kita. Iaitu kita fikir apa kita boleh buat itu aja. Apa yang kita diberi pilihan kita buat, dan kita pilih pilihan yang terbaik untuk mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita sengaja memilih perkara yang tidak baik, perkara buruk, maka kita sengaja menempuh kebinasaan. Baik, seterusnya beriman dengan qada dan qadar. Wajib wa wajibun imanuna bil qadari wa bil qada kama ata fil khabari. Wajib kita beriman kepada qada dan qadar sebagaimana ia merupakan salah satu daripada rukun iman yang keenam. Yang mana dalam hadis Jibril bila ditanya kepada Nabi tentang iman, Nabi kata al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari kullihi khairihi wa syarrihi. Yaitu iman itu hendaklah kamu beriman pada Allah satu, malaikat dua, kitab tiga, para rasul empat, hari akhirat lima, yang keenamnya qada dan qadar. Kan? Jadi maknanya wajib untuk kita beriman
Kalau kita tak beriman dengan qada dan qadar, jadi macam mana? Iman kita tak ada. Dia sifat akidah ni, dia bukan 6 tolak 1 5 dah. Kalau kita kata rukun iman tu 6, buang 1, 5 banyak lagi. Spare banyak lagi, tak buang 1, okey lah, ada banyak lagi. Ada dia bukan begitu. Dalam akidah ni 6 tolak 1 equal 0, tolak yang. Sebab iman ni dia kena dia tidak boleh berpisah di antara satu sama lain. Kita tak boleh dalam keadaan kita beriman pada Allah, tiba-tiba kita tak beriman dengan hari akhirat. Tak boleh. Kita beriman dengan Allah, tiba-tiba kita tak beriman dengan qada dan qadar. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Bahkan ia menafikan keimanan seseorang itu. Sebab tu kita lihat tentang isu ini. Dan qadar itu maksudnya Allah Ta'ala menentukan, menjadikan sesuatu itu mengikut kadar ketetapan yang tertentu. Itu semua di bawah ketentuan Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, kata Allah surah Al-Qamar 49. Sesungguhnya bagi setiap sesuatu kami jadikan dia dengan kadar-kadar yang tertentu. Sebab tu kita kata kita ni perlu usaha saja kan. Tapi contohnya kalau bab rezeki, orang kata kalau rezeki tak ke mana, ya kita kena usaha, belanya Allah yang tentukan takdir kita bagaimana. Baik, tuan-tuan yang dirahmati, manakala qada pula maksud dia adalah Allah Ta'ala menghendaki sesuatu itu sejak azali bahawa ianya dilaksanakan dalam konteks yang kita nampak pada hari ini. Itu qada. Jadi qada dan qadar ni, qadar itu dia panggil sebagai ketetapan, qada itu pelaksanaan. Itu. Jadi kita hanya memikirkan sesuatu yang kita diberi pilihan, cukuplah. Cukuplah. Sebab kita tak boleh tahu lebih daripada itu lagi. Maka dengan sebab itu, bagi manusia ni ada dua jenis. Yang pertama, benda yang kita tak boleh pilih. Contohnya hari dilahirkan bila, hari mati bila. Nak pilih tak boleh? Tak boleh. Allah tentukan. Warna kulit dia macam mana, panjang tinggi dia bagaimana, sakit yang menimpa dia walaupun tanpa sebab tiba-tiba sakit, kan? Jadi semua benda ni dia tidak akan dihitung di hari akhirat, sebab semua benda ni dia tak boleh pilih. Itu pertama. Yang kedua, yang dia boleh pilih. Kalau dia pilih baik dapat pahala, kalau dia pilih jahat dapat dosa. Jadi apa yang dipilih itu sebenarnya bertepatan dengan qada dan qadar Allah. Sebab apa? Sebab Allah sudah mengetahui sejak azali bahawa dia akan pilih sesuatu itu. Contohnya, kita datang kuliah pagi ni, ada siapa paksa kita tak? Ada tak? Tadi tengah jalan polis mari rumah, ketuk pintu, kamu Syamad bin Dollah, ya saya, tak pistol kat kepala, sila pergi kuliah sekarang. Kita pun ketak duduk pergi, kan? Ada. Kita datang kuliah tak ada siapa suruh, tak ada siapa larang. Ada elan, sama datang. Maka pilihan itu atas kita. Tapi Allah tahu tak kita akan pilih benda ni? Allah tahu tak? Allah tahu tak? 17 hari bulan 10 2021 pukul 10 pagi, si fulan ni memilih untuk duduk di masjid Bandar Bukit Puchong, kan? So hak pilih tu siapa? Kita yang pilih kan. Sama ada nak tidur di rumah ke dengan mengantuk, saya mengantuk lah, mengantuk baik tidur rumah, ataupun kita nak datang sini, kita pilih. Tapi Allah tahu tak kita pilih ni? Sejak azali lagi Allah tahu. Dan dengan Allah tahu itulah malaikat, Allah suruh malaikat tulis siap dah. Di sini orang confuse tu. Dah Allah dah tulis siap mana aku, Allah tentu. Dia tak faham konsep asal. Tuan-tuan nampak lagi konsep asal tu, iaitu qada dan qadar itu merujuk kepada pengetahuan Allah atas segala sesuatu sejak azali lagi sampai kiamat. Allah tahu semua dah. Maka Allah tahu, dia ni si fulan ni, dia ni baik ni, dia ni memang ikhlas sungguh. Allah tahu dah. Tapi yang nak jadi ikhlas tu siapa? Yang pilih tu kita yang pilih. Kita tak tahu takdir kita, kita bukan tahu. Allah tahu kita macam mana. Ya kita tahu diri kita lah. Kita buat baik. Allah dah tahu lama dah kita ada macam ni. Sebab itu Allah dah suruh tulis, malaikat tulis dia ni ahli syurga. Kita belum mati lagi dah tulis ahli syurga macam mana? Sebab Allah sudah mengetahui. Dan pengetahuan Allah itulah dipanggil qada dan qadar, yang tak lari sikit pun dengan apa yang kita lakukan.
Faham tak faham saya tak tahulah, kita cuba nak fikir macam mana nak bagi contoh yang lebih mudah untuk faham qada dan qadar. Sebab apa? Sebab ini antara masalah yang tak pernah selesai sejak zaman sampai hari ini. Orang duk fikir tak masuk dia. Sebab tu Nabi kata idza futihal qadar fa amsiku, bila mana dibuka sangat tajuk qadar ni sampai tahap dia pun pening, tutup. Sebab apa? Satgi dia fikir benda bukan-bukan. Dia pergi ke hala Jabariyah, dia pergi ke hala Mu'tazilah, dia pergi ke hala-hala yang ia bukan ahli sunnah wal jamaah. Dan sesungguhnya apa yang kita pilih itu bertepatan dengan qada dan qadar. Tetapi ini bukan maknanya Allah tolong pilih untuk kita, tapi menunjukkan ilmu Allah Ta'ala itu sudah mengetahui sejak azali lagi, sejak sekian lama. Baik, macamlah orang bersedekah. Kita nak sedekah ni kita tengok dulu qada dan qadar aku macam mana. Aku nak masuk orang sedekah tak? Kau sedekah baru nak sedekah. Macam tu tak? Kita tak boleh fikir qada qadar kita macam mana. Yang penting kita nak sedekah. Oh, pahala banyak kita sedekah. Kita sedekah. Dan Allah dah mengetahui yang kita akan sedekah. Qada dan qadar kita telah menulis kita akan bersedekah pada tarikh sekian-sekian. Itu qada dan qadar. Tapi adakah kita nak kena tengok qada dan qadar dulu baru nak buat? Tak. Sebab kita tertakluk pada itu. Kita tertakluk pada apa pilihan kita. Cuma nak bagi tahu bahawa semua itu ciptaan Allah, nak menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Pengetahuan Allah sejak azali itu semua nak menunjukkan keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seorang itu bagi contoh tadi, dia tak tengok qada dan qadar dulu baru dia sedekah, baru dia sembahyang tak. Aku nak tengok aku masuk golongan yang sembahyang ke tak? Oh, tak sembahyang, tak payah sembahyang. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Kita tak perlu tengok qada dan qadar kita. Sebenarnya kita memikirkan apa yang perlu kita laksanakan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapat pahala di sisi Allah. Bahkan itulah takdir kita sebenarnya. Baik, begitu juga golongan yang zalim. Dia tak tengok takdir dia sebelum melakukan kezaliman. Orang minum arak, bukan tengok takdir dia. Tak nampak pun, tak tahu. Dia memilih untuk minum arak. Itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekali ini, saya harap kita dapat mengetahuilah isu-isu ini. Jadi apa yang telah kita bincang sebelum ini, saya refresh balik. Apa yang kita bincang sebelum ini, sebab sebentar lagi saya nak buka pada persoalan. Siapa-siapa sahabat yang ada soalan boleh bertanya. Baik. Apa yang kita bincang sebelum ini tentang ilmu Allah yang tiada batasan. Yang kedua, khalqul af'al. Allah Ta'ala yang menciptakan perbuatan baik atau buruk, khalqul af'al. Yang ketiga, wal kasbu, usaha itu daripada kita. Wal qada dan qadar, dan juga qada dan qadar sebagaimana yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Dan kalau kita lihat tentang perkara-perkara ini, kita mengetahui bahawa ilmu Allah Ta'ala itu tiada batasan. Bukan takat dalam dunia ni, lain dunia, semua ni bawah qudrat iradah Allah, ilmu Allah Ta'ala. Maka ilmu Allah, sesungguhnya ilmu Allah Ta'ala itu dia merangkumi semua perkara kecil atau besar sejak azali lagi. Itu Allah Ta'ala, dan telah tertulis di Lauh Mahfuz. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkhususkan setiap sesuatu itu sejak azali lagi tentang sifat-sifat yang khusus perkara-perkara tersebut. Baik. Dan manusia ini dia ada satu tempoh yang dia tak nak pilih dalam kehidupan dia. Contohnya saluran darah mengalir, tak boleh pilih. Maka begitu juga pergerakan anggota penghadaman lampu ni, mesin macam mesin kutuk lampu itu kan, juga kita tak boleh pilih. Ni tanafus, jihaz tanafus, kita duduk bernafas ni, tarik turun dengan lang, dengan paru-paru semua, kita tak boleh pilih kan. Jadi oleh kerana itu kita tidak dihitung atas perkara-perkara ini. Kita tak dihitung atas berapa kali degupan jantung kita, kita tidak dihitung oleh sesak nafas kita, kita tak dihitung oleh semua benda ni, kerana kita tak nak pilih. Tetapi Allah Ta'ala akan melihat secara khusus
kepada perkara-perkara yang kita boleh pilih sama ada kita laksanakan ataupun kita tidak laksanakan. Maka dengan sebab itu manusia boleh memilih apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan setiap perbuatan yang muncul daripada makhluk dinisbahkan kepada mereka. Yang mereka itu semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberi pilihan untuk melakukan pilihan tertentu. Baik. Maka dengan sebab itu ada orang mungkin dia terfikir juga, dia tertanya, apakah manusia itu dihitung atas sesuatu itu berdasarkan ilmu Allah tapi benda tu belum berlaku. Kan? Jadi sebenarnya itu menunjukkan keagungan Allah, tapi dia dihitung itu atas pilihan dia untuk melakukan sesuatu. Dia berazam untuk melakukannya sungguh-sungguh sama ada benda itu terlaksana ataupun tidak. Macam hadis tadi, al-qatil wal maqtul finnar tu, pembunuh dan yang dibunuh itu dua dalam neraka. Sebab dua-dua itu berazam untuk melakukan membunuh saudaranya. Itu keadaan dia. Maka di situ menunjukkan tentang bagaimana keadaan manusia dalam hal ini. Baik. Orang beriman akan dapat melihat Allah di hari akhirat kelak. Ni satu topik yang menarik juga ni. Macam mana kita nak lihat Allah Ta'ala ni, macam mana di akhirat ni? Tengok macam mana dengan mata orang, di mana kita nak tengok pula ni? Bagaimana keadaan ni? Yang ni insya-Allah kita akan sambung pada kuliah akan datang insya-Allah. Sebab sejam dah, cukuplah. Saya nak buka soalan pada tuan-tuan. Siapa-siapa yang ada soalan dipersilakan, boleh tanya. Kalau dalam Google Meet ni nak tanya, silakan. Kalau orang yang duduk depan saya ni yang datang ke masjid ni boleh tanya juga, silakan. Ada soalan? Silakan. Ada? Belum lagi. Ada? Ya. Ya. Yes. Dah ada. Dah. Allah dah tahu dah kita nak pilih apa. Ceritanya Allah dah tahu dah kita nak pilih apa. Tapi salah siapa? Salah kita, bagi kita pilih. Ginilah, senang nak faham ni. Budak kelas tingkatan 5E. Cikgu tanya tu, contoh nama Mamat. Mamat tu tingkatan 5E je nak. Oh, Mamat tu. Cikgu kelas dia kata apa? Dia tu tulis siap-siap tak apa dalam buku ni, fail. SPM fail. Itu kelas 5A tu Saipul. Dia ni sebelah A ni, sebelah A. Cikgu tulis PM dah lagi, SPM dah lagi. Cikgu dah tulis dah. Tengok-tengok betul. Mamat ni fail. Saipul tadi sebelah A. Baik, saya nak tanya, adakah Saipul tu cikgu yang paksa jadi sebelah A? Atau dia buat sendiri? Dia buat sendiri kan? Mamat ni adakah cikgu yang menjadikan dia, cikgu yang memilih untuk dia jadi fail? Ataupun dia yang pilih untuk fail? Dia yang pilih kan? Tapi tally tak failnya Mamat dengan berjaya sebelah A Saiful dengan apa yang tertulis dalam nota cikgu? Tally tak? Tally kan? Itulah qada dan qadar. Faham? Tapi tak bolehlah kita nak disebabkan Allah ni, tapi nak cerita gambaran kecil kita ni, nak faham qada dan qadar. Faham tak? Angguk tak angguk tahu ni. Faham tak konsep dia? Itulah qada dan qadar. Adakah dipersalahkan cikgu? Cikgu lah yang pergi kata hari tu Mamat tu fail kerana cikgu. Kita marah cikgu ke?
Kita tak marah cikgu. Walaupun kita tahu cikgu siap tulis nota lagi Muhammad Fil. Siap tulis, tertulis dah. Belum berlaku SPM lagi, dah tertulis dah. Adakah kita marah cikgu ni cikgu punya pasal? Dah, kita tak marah cikgu sebab kita tahu cikgu mengajak, cikgu tahu dia ni akan fail. Tetapi fail itu datang daripada siapa? Mamat tu sendiri yang memang malah. Mamat tu sendiri yang tak mau baca buku. Begitu juga Allah dah tahu dah kita ni fail ke kita ni berjaya. Kita ni ahli syurga kali neraka. Allah dah tahu dah pun. Tapi nak bersalahkan Allah kan? Dah. Allah tahu tu menunjukkan ilmu Allah. Sebab Allah tahu kita nak pilih yang mana. Siapa macam cikgu tu dia tahu Mamat nak pilih yang mana, saya pun nak pilih yang mana. Siap tertulis lagi dah. Faham? Ha? itu yang nama dia qada dan qadar. Sebab tu kadang-kadang tak faham benda ni tu duk pusing pergi balik duk pening tak habis tu. Kan? Ya. Di sisi Allah tak ada. Allah tahu semua. Allah pun tahu. Dia ni contohnya malaikat tak tahu. Contoh kan. Okey, saya beri contoh malaikat. Malaikat tulis si Mamat ni ahli neraka. Contoh. Tulis. Tengok. Malaikat tengok. Macam mana ahli neraka ni? Jahat. Baik dia ni. Masjid tak nak tinggal. Malaikat tak tahu. Kan? Allah dah tahu dah bahawa Mamat ni sebenarnya di penghujung hayat dia akan switch. Allah tahu lagi. Allah tahu. Lalu tulis siap-siap dia neraka. Tulis sebab Allah tahu dia akan switch. Malaikat pun tak tahu, siapa pun tak tahu. Nampak dia straight elok cantik. Tiba-tiba dekat nak mati rupanya switch sungguh. Jadi makna tetap dia yang pilih sebenarnya. Bukan Allah pilih untuk dia yang pilih. Tapi pengetahuan itu sudah datang pada Allah sejak azali. Jadi qada dan qadar dia tak berubah. Sebab apa? Sebab dia menunjukkan ilmu Allah. Kalau qada dan qadar berubah, maknanya Allah tak tahu. Nampak tak? Dia tak berubah. Faham? Baik. Ada lagi soalan? Okey, contohnya silaturahim memanjangkan umur. Umur kita Allah bagi 60 aja. Tapi macam mana silaturahim boleh panjang umur? Doa boleh panjang umur. Contohnya, benda ni berlaku bukan sekarang. Hak tertulis tu bukan sekarang. Tertulis sejak azali. Pilihan kita. Allah bagi kita, okey, ketetapan Allah 60 tahun bagi si Mamat ni. Allah tahu, oh Mamat ni dalam pengetahuan Allah, aku bagi pilih kat dia, dia pilih yang baik rupanya. Dia pilih untuk berdoa, untuk panjang umur. Dia pilih untuk apa? Untuk apa? Menghubungkan silaturahim. Allah bagi ekstra 20. So 80. Pemberian ni sejak bila? Sejak azali. Kan? Sebab pengetahuan Allah. Sebab tu kita tak boleh fikir buat takdir ni. Kita tak boleh tengok takdir lu baru nak buat dah. Kita fikir tang kita lah kita nak buat. Nak panjang umur, ya Allah, ada kebaikan. Aku nak hubung silaturahim sebab nak panjang umur. Kita pilih apa yang kita buat. Kita nak tengok qada lah, kita boleh tahu. Kan? Jadi maknanya kita tak tengok qada dan qadar dulu baru kita buat dah. Kita terus buat. Dan Allah mengetahui dah apa yang akan kita buat. Jadi perubahan itu yang kata qada muallaq tu yang boleh berubah tu bukanlah ke sekarang. Perbuatan kita sekarang lah, tetapi pengetahuan Allah tu sejak azali, yang tertulis juga sejak azali. Itu maksud dia. Okey tak? Saya tak tahu lah faham tak apa. Sebab tu kadang-kadang akidah ni dia fakta. Kita kena faham konsep dia. Okey? Wallahu a'lam. Lagi soalan? Ada kat situ. Dekat YouTube saya tak nampak, tak tahu. Assalamualaikum. Ya. Ya, Waalaikumsalam. Dekat chat, ruang chat. Ruang chat. Yang ni isteri yang kematian suami idahnya 4 bulan 10 hari. Ya. Lepas tu Isteri yang kematian suami idahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Boleh
saja sebab jemu untuk satu tempat. Tak boleh, dia kena duduk di tempat dia, kecuali kalau ada isu-isu keselamatan, isu-isu distress, dia tak boleh duduk situ. Ada isu-isu macam tu baru boleh, dia kira keperluan. Tapi kalau nak keluar mana pun dia kena balik. Dia ada keperluan nak jumpa orang ke, dia kena balik cepat balik rumah dia juga. Kecuali kalau ada keperluan tadi, contohnya dia tak boleh duduk situ seorang, dia sunyi, tak tahu nak buat apa dah, dia jadi tension, itu tak apalah, boleh lah. Maka ikut keperluan. Macam juga ada orang tanya saya tadi, dia kata dia ni seorang yang kematian suami juga, tapi dia terpaksa bekerja, terpaksa obsession untuk bekerja, dan nak makan dia terpaksa makan di kedai, nak obsession nak makan, nak balik rumah macam mana? Maka itu juga tidak masalah, itu boleh sebab itu keperluan. Takkan dia tak makan, takkan dia tak kerja, sebab benda tu nak cari rezeki. Cuma dia jangan bersolek lah, jangan berhias lah, sebab dia berada dalam keadaan berkabung tu, berada dalam keadaan iddah. Baik, soalan di sini di sini, Ustaz, andainya kita doa untuk diberi kepahaman dalam ilmu yang bermanfaat, kita nak otak yang bijaksana, itu pilihan kita, tapi tak juga pandai atau tak juga faham, apakah itu kira takdir, qada dan qadar? Baik, kita ni otak kita macam mana itu ditentukan oleh Allah. Kita hanya boleh berdoanya, Allah tentukan. Sebab itu otak kita macam mana, kita tidak dihitung dosa dan pahala. Ada dosa dihitung ke? Dosa pahala? Tak. Otak kita macam mana itu Allah Ta'ala cipta. Kita boleh doa, Allah boleh bagi, tak bagi, itu kehendak Allah Ta'ala. Tapi kita tak ada dosa dan pahala di atas benda yang kita tak nak pilih. Otak ni kita tak boleh pilih, Allah yang bagi. Cuma kita boleh asah lah, asah. Tapi pemberian itu tetap daripada Allah. Jadi kita tidak berdosa atas otak kita. Tak. Otak lembab contohnya, dosa ke? Seorang itu otak lembab, dosa ke? Tak. Otak dia laju, buat pahala ke? Tak. Dosa pahala bukan otak lembab, otak laju. Dosa pahala atas dia sembahyang ke tak sembahyang. Otak lembab dia sembahyang, dia dapat pahala. Otak laju tak sembahyang, dia dapat dosa walaupun otak dia laju. Sebab apa? Sebab otak itu kurniaan Allah, akal itu kurniaan Allah. Dia tidak akan dihitung di atas benda yang dia tidak ada ikhtiar, tidak ada pilihan. Itu maksudnya. Faham? Faham tak? Laila, Ella? Faham, Ustaz. Ya. Lagi soalan? Satu lagi suka saya umumkan, bagi siapa yang belum dapat lagi buku, hari itu ada orang dapat buku dah kan, buku solat ni 350 ni. Ini bagus kalau siapa yang belum dapat lah, nak wakaf lagi ke, boleh dapatkan daripada saya. Dan juga bagi mereka yang berminat dengan kopi, saya ada kopi produk saya sendiri. Ni boleh dapatkan. Siapa nak dapatkan ni produk saya sendiri, bagus untuk kesihatan kan. Dan juga ada dia punya kapsul dia anti cancer. Ni produk sendiri, anti cancer, buang angin, bagi tenaga, mengurangkan berat badan. Ada kapsul dia. Mudah-mudahan kita sihat, kita mohon pada Allah, kita sihat untuk apa? Untuk kita memperbanyakkan ibadat pada Allah, sebab ibadat tu pilihan kita. Tapi kita nak kita sihat lah, boleh kita buat kan? Tak sihat tak boleh buat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi kebaikan pada kita insya-Allah. Wallahu taala alam. Sekadar itu perbincangan kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Apa yang baik datang daripada Allah. Salah-salah saya pun maaf sekian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan bacaan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz.